Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syahrin Yusri dan hari itu seperti biasa kami bersama dengan rakan tugas kami Profesor Awang Azman Awang Pawi dalam rancangan Randau. Dan Alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Okey, untuk makluman kita orang, kita akan bersiaran selama 30 minit dan pastikan kita orang berada di kaca TV sebab hari itu kita akan kelakar tentang topik yang menarik iaitu pendidikan percuma dan siapa yang memberi pendidikan percuma ya ialah Sentex. Dan kita bersama dengan tetamu kita hari itu Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim merupakan Timbalan Pengarah Akademi Digital ataupun Digital Academy Sentex. Selamat datang, Dok. Terima kasih Mr. Syarif. Terima kasih. Mani seorangnya dengan kita dengan hari tu malam tu. Prof, bersemangat kita sikit malam tu, Prof. Boleh ya? Terkelakar? Ya. Okey, jadi bila kita bercakap tentang Sentex, okey, Sentex ni satu singkatan untuk Center of Technical Excellence Sarawak. Jadi sinonim lah dengan pusat pembangunan ataupun pusat institusi kemahiran yang berkaitan dengan teknikal ini. Jadi bila terbercakap tentang pembangunan ataupun berkaitan dengan institusi kemahiran, seperti mana yang kita sedia maklum di Sarawak, kita dalam inisiatif yang diketengahkan oleh Ketua Menteri Sarawak sendiri, Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak dalam 81 inisiatif, Sentex merupakan institusi yang dimasukkan untuk tujuan pembangunan, terutama dalam pembangunan digital, pembangunan bakat dalam digital academy ini. Jadi sebelum itu kita bertanya dulu dengan Dr. Hanani, secara umumnya apakah peranan Sentex itu sendiri? Okey, baiklah. Terima kasih Mr. Syahrin ya. Ya. Jadi saya pada mula ini kita share pasal apa sebenarnya Sentex. Ya. So Sentex adalah milik sepenuhnya Yayasan Sarawak yang diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk melatih, untuk melahirkan tenaga mahir mempunyai kemahiran kompetensi dalam teknikal, dalam bidang-bidang teknikal, dalam bidang-bidang digital dan heritage untuk industri-industri di Sarawak. Jadi dia memfokus kepada 3 kategori iaitu teknikal, digital dan heritage. Dan dalam untuk kita menyediakan program-program ini Sentex kita dengan gigihnya ingin provide the best in its class technical training program dan program-program ini adalah beautifully designed dan adalah internationally industry certified dan job talent. Okey, jelas secara umumnya Sentex ini merupakan tempat untuk kita menjalani program-program dalam 3 bidang iaitu technical, digital dan heritage, dan yang pastinya dari segi certification ataupun pensijilannya bertaraf antarabangsa. Okey, Prof, kita dah dapat tahu sikit apakah itu Sentex dan silakan Prof, mungkin ada soalan yang bermain di minda Prof sekarang. Ya. Okey, menarik barangkali mungkin kita nak lihat bagaimana idea asal itu bermula tentang pembentukan Sentex itu sendiri. Saya kira Sentex tak wujud atas kevakuman. Mesti ada idea asal yang ada sejarahnya itu sendiri. Barangkali Dr. Hanani boleh kongsikan dengan penonton kita. Ya, mungkin dari segi Digital Academy ataupun sejarah asal pembangunan Digital Academy itu sendiri, Prof. Ya, Sentex Digital Academy. Okey. Ya. Okey, terima kasih Prof. Kalau kita rujuk balik pada tahun 2017 ini adalah aspirasi yang amat berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bintun Datuk Abang Haji Openg, ke arah kita ada satu paradigma untuk menghasilkan strategi pembangunan Sarawak, iaitu khasnya dekat digital ekonomi digital. Jadi Sentex memainkan peranan untuk menyokong strategi sedemikian untuk menghasilkan kita kata pembangunan talent dalam bidang digital. So di sinilah datangnya kita menyediakan program-program dalam bidang digital. Okey, jadi ini adalah pecahan. Kalau kita lihat tadi, Prof, daripada technical, digital dan heritage, digital ni adalah satu pecahan dan diperkenalkan ataupun diketengahkan pada tahun 2017 ideanya. Okey, terangkan sikit tentang Digital Academy ini sendiri. Okey, Digital Academy ni Mr. Syahrin dengan Prof, dia adalah satu bentuk kita katakan pendidikan teknikal yang relevan dengan industri. Bila kita kata dia relevan dengan industri, jadi kita punya kita menghasilkan program-program dengan menyediakan skill set
skill set ataupun job roles yang diperlukan oleh industri. Okey, dalam digital economy ni kita menyediakan program-program, kita ada 9 fokus area yang kita tumpukan, iaitu setiap fokus area ni adalah interrelated, saling berkaitan antara satu sama lain untuk menyokong ekosistem digital economy. Okay, jadi fokus area yang kita tekankan di sini, yang kita tumpukan di sini, contohnya digital hardware. Ya. Semestinya digital infrastructure adalah salah satu tulang belakang, backbone dalam digital economy. Jadi kita menghasilkan program-program seperti hardware installation dan sebagainya. Dan itu digital hardware, dan kita juga ada program ataupun focus area dalam bentuk software. Saya ambil satu contoh je lah. Contoh yang senang, macam aplikasi Sara X yang kita ada. Jadi kita ada program untuk menyediakan latihan kepada rakyat Sarawak untuk menghasilkan mobile apps. Membangunkan mobile apps. Jadi itu dua. Dan kita pun kita juga dalam fokus area big data, data analytics and AI. Kita pun dalam cyber security, Internet of Things, Industry 4.0, blockchain dan digital marketing. Pun kita salah satu area yang kita tekankan. Jadi ada 9 fokus area. Jadi Prof, yang pasti akan bermain di fikiran kita kalau nak masuk sebuah tempat institusi ini, mesti yang akan bertanya berapa yurannya, kena bayar berapa dan sebagainya. Macam mana Prof? Mesti ada yang berjumpa dengan Prof yalah, kalau nak masuk universiti mesti tertanya-tanya lah tu. Tu pasti soalan yang akan timbul Prof ya. Mungkin soalan timbul, siapa golongan sasaran dalam konteks ini, dan apakah kriteria-kriteria yang perlu kita atau calon itu penuhi sebelum mereka sebelum mereka memasuki Sentek Digital Academy ini. Barangkali Dr. Hanani boleh kongsikan dengan penonton kita. Ya, kita bercakap tentang golongan sasar dulu. Boleh Dok. Silakan. Terima kasih. So golongan sasaran kita mensasarkan ke arah lepasan sekolah, SPM leavers, lepasan sekolah, dan kita juga kepada graduan lulusan universiti. Tapi ini bergantung kepada program-program, kerana program-program yang kita tawarkan, dia ada program-program daripada lepasan sekolah, SPM, dan juga lulusan universiti, even master level or PhD level pun ada. Kita dah tahu siapa golongan sasar dia, tapi apapun Dok, Prof, kita nak tahu berapakah yuran dikenakan, ada tak yuran dikenakan, pendidikan percuma ke dan sebagainya. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan bersama dengan Dr. Hanani selepas ini. Okey, kita kembali dalam Cangan Randau. Soalan yang kita tinggalkan tadi, Dr. Hanani. Ada tak yuran yang dikenakan, ataupun boleh dikatakan Sentex ini merupakan sebuah institusi kemahiran yang memberikan satu pendidikan percuma kepada rakyat Sarawak khususnya? Bagaimana? Terima kasih Mr. Syarin. Sentex menyediakan beasiswa. Menyediakan beasiswa provided by Kerajaan Negeri Sarawak dan Yayasan Sarawak. Jadi di Sentex ni kita panggil program yang kita tawarkan ni adalah main program kita. So main program kita adalah full time. Jadi disebabkan full time, kita menyediakan tempat tinggal, hostel. Kita menyediakan tempat tinggal, kita menyediakan makan minum, dan malah allowance pelajar bulanan pun turut disediakan. Sampai tahap itu? Dan sebagainya lah. Okey, jadi Prof, mana ada institusi yang menyediakan satu beasiswa, memang ada juga tempat lain beasiswa oleh Kerajaan Sarawak dan juga Yayasan Sarawak. Keduanya tempat tinggal disediakan secara percuma, makan minum disediakan, dan allowance pun diberikan setiap hujung bulan. Tengok ni Prof, satu sebenarnya fasiliti ataupun kemudahan dan juga manfaat kelebihan yang ada pada Sentex ni Prof. Jadi soalan lanjutnya, bila penonton kita berminat untuk
menyertai ataupun melanjutkan di Sentek Digital Academy ini, agar penyertaan itu sepanjang masa ke, setahun 2 kali ke, ataupun bagaimana? Melalui saluran mana untuk dipohon misalnya? Yes, betul. Okey, terima kasih Prof. Okey, Prof, untuk di Sentex Digital Academy dan program-program lainnya, kita ada intake 4 intake tapi ada beberapa program juga lazimnya kita menawarkan dua intake setahun. Tapi untuk tapi untuk Digital Academy kita menawarkan 4 intake setahun. Selalu lazimnya kita ada January intake, kita ada April intake, kita ada July intake dan kita ada October intake. Dan mungkin saya nak share sedikit duration program kita. Jadi duration program kita ada yang 1.5 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, malah ada yang 10 bulan. Jadi 4 intake ni sehingga yang 10 bulan, termasuk yang paling panjang lah itu. Jadi let's say lah program yang 10 bulan tu kalau dia January, then dia ni kan, so kita ada another cycle mungkin Oktober macam tu. Okey, kalau lanjutan daripada soalan Prof tadi, kita melihat Sentex merupakan institusi yang menyediakan 4 intake 1 tahun. Dan saya pastinya Prof, pasti dari segi perbezaan dengan training providers lain, pasti ada ataupun kelebihan keunikan Sentex dan juga Sentex Digital Academy. Mungkin doktor boleh terangkan apakah keunikannya ataupun kelebihannya Sentex ni. Terima kasih Okey, yang balik kepada yang tadi lazimnya intake dia 2 kali setahun. Although kita ada yang January, April, Julai dengan Oktober, tapi Digital Academy kita tawarkan 4 kali setahun. Okey, di Sentex ni kalau kita fokus kepada Digital Academy ni, our model adalah partnership model. Apa maksudnya partnership model ni? Kita mempunyai jaringan kerjasama dengan industri, dengan Sentex, dengan industri. Kerana kita nak menekankan aspek kemahiran yang diperlukan oleh industri. Sebagaimana yang saya tekankan di awal tadi, dalam program kita menitik beratkan apakah skill set yang diperlukan, apakah job roles yang diperlukan oleh industri. Di situ kita incorporate, kita masukkan dalam, sediakan program-program kita beautifully agar setelah pelatih habis, employability mereka increase dekat situ. Okey, maksudnya setiap pensijilan ataupun certification yang dikeluarkan Sentex ini, dia bertaraf international, antarabangsa, satu, dan juga diiktiraf oleh industri. Kalau kita menyeluruh program-program kita ada, setakat ini kita ada 49 program. Ini termasuk technical, digital dan heritage. Kita telah mencapai 74% daripada program kita adalah internationally industry certified. Okey, nampak perbezaannya Prof. Di sini kalau kita lihat, belajar jadi Sentex mendapat satu peluang untuk certification yang bertaraf antarabangsa dan juga yang mempunyai satu kolaborasi bersama dengan partner-partner di luar seperti dengan industri-industri tertentu tadi. Itu pentingnya. Okey Prof, silakan. Mungkin ada soalan lain daripada Prof. Okey, kalau kita lihat ini merupakan satu peluang kepada anak-anak Sarawak untuk menyertai Sentek Digital Academy ini. Jadi kita nak lihat juga adakah Sentek ini bekerjasama dengan industri di Sarawak ataupun yang international. Mungkin boleh namakan supaya penonton kita dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Okey, terima kasih Prof. Di sini saya macam ni digital ni, bidang digital ni memang open up banyak opportunities banyak opportunities. Jadi dalam bidang pekerjaan dalam bidang digital ni rasanya kita boleh katakan peluang yang besar. Jadi program-program yang kita ada, kita bekerjasama dengan industri, kita bekerjasama dengan sektor-sektor kerajaan. Contohnya dalam bidang agriculture, kita ada, insya-Allah kita ada precision farming. Dan contohnya kita ada fokus area kita dalam bidang augmented reality dan virtual reality. Di mana di sini kita memerlukan
actually di luar sana mereka memerlukan talent. Contohnya untuk tourism. Bukan setakat tourism, utility, oil and gas, semua tu memerlukan kita panggil developers untuk AR VR contohnya. Jadi kita boleh katakan dia program Digital Academy ni ya, kita dapat membantu dari segi industri-industri, dari segi sektor-sektor yang tertera dalam digital economy. Kita punya trust digital economy itu, contohnya agriculture, tourism, dan sebagainya. Okey, itu antara industri yang menjadi salah satu rakan strategik dalam Digital Academy, dan mungkin juga ada Huawei dan sebagainya. Itu antara industri yang menjadi partnership lah. Okey, baik. Prof, sebenarnya kita masih nak berehat seketika sebab kita ada soalan tentang adakah Sentex memberi peluang untuk kita menchannelkan pelajar-pelajarnya kepada peluang kerjaya yang lebih baik. Itu yang penting, kita nak tahu ada tak peluang kerjaya yang disediakan melalui program-program Sentex ini. Selepas ini, kita kembali selepas. Okey, kita kembali dalam Jangan Randau. Yang pastinya kalau ibu bapa kita menghantar anak-anak mereka ke universiti ataupun menghantar anak mereka ke tempat institusi kemahiran-kemahiran untuk belajar ni, pasti dalam minda bukan ibu bapa saja. Malah pelajar-pelajar tersebut mungkin dah berfikiran bahawa dapatkah saya pekerjaan sekiranya saya habis belajar nanti. Jadi ini kita ingin tanyakan, ajukan soalan ini kepada Dr. Hanani. Adakah sesiapa yang belajar di Sentex khususnya yang mengambil program dalam Akademi Digital ini akan mendapat peluang pekerjaan yang cerah? Bagaimana tu? Okey. Terima kasih Mr. Sharwin. Ya. Mungkin saya selitkan sedikit berbalik kepada perbincangan kita awal tadi. Okey. Bila kita kata partnership tadi, jadi di sini kita bekerjasama dengan kita panggil rakan teknologi strategik kita. Contohnya Huawei. Huawei dalam bidang infrastruktur, dalam bidang telekomunikasi. So di situ jelas. Jadi kerana dia tadi bila kita tekankan program-program kita, apa yang diperlukan, skill set yang diperlukan di industri, kita tawarkan. Apa job role yang perlu di industri, whether dia ada entry level, advanced level, macam tu kita tawarkan. Jadi justru itu mereka habis, mereka lengkapkan latihan tu, insya-Allah peluang pekerjaan menunggu di situ. Di situlah kita ada model partnership tadi. Di situlah kita ada model partnership tadi yang di mana kita bekerjasama dengan industri. Lagi antara industri lain lagi, Huawei. Selain Huawei, kita juga bekerjasama dengan Ion Reality. Ion Reality ni adalah world leader dalam augmented reality dan virtual reality. Bukan setakat itu, kita juga our partners adalah Keysight. Keysight dan Bosch Rexroth. So Keysight, Bosch Rexroth itu mereka dalam bidang IoT, dalam bidang industri 4.0. Mereka juga ada kita katakan company-company kita ada di bawah mereka. Jadi di situ kita selarikan keperluan habis ni dan certified, dan kita dapat kita dapat provide them to the industry. Jadi boleh dikatakan Sentex menyediakan juga channel ataupun platform untuk pekerjaan itu sendiri. Selepas dari pelajar itu akan boleh dikatakan sebagai job matching lah. Kita akan terus salurkan mereka ke industri-industri yang telah disediakan tadi. Baik Prof, jelas. Jadi Prof, saya tadi waktu kita berbincang ada soalan menarik yang kita nak dengar dari Prof ni sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konteks kerjasama antarabangsa itu luar biasa. Dalam konteks Sentex Kerajaan Negeri Sarawak ini satu pembangunan yang agak tinggi dalam konteks digital ini. Kemudian kita perlu lihat dalam konteks komuniti dengan kepekaran, kehebatan Sentex Digital Academy, mereka perlu kembali ke komuniti. Barangkali mungkin terdapat program jangka pendek untuk bersama masyarakat di rumah panjang ke di kampung-kampung lain, ataupun ada juga program selain pada program komuniti, ada juga program bersama industri untuk melatih golongan pekerja yang dewasa untuk kembali orang kata untuk membaiki, meningkatkan lagi kemahiran. Baik. Soalan yang cukup baik sebenarnya. Silakan, Dok. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Mr. Sharwin.
Ya, fokus saya balik lagi dengan Santex. Kita fokus untuk menyediakan program upskilling dan reskilling. Okey. Okey. So bila kita kata upskilling dan reskilling ni, kita tidak limit only untuk para graduan dan lepasan SPM tadi. Okey. So kita juga ada menyediakan program pendek because kadang-kadang pekerja industri mereka tidak dapat commit untuk the full time program yang kita full time tu. Okey. Jadi kita juga menyediakan program pendek untuk industri, kita panggilkan IDP, Industry Digital Program. Okey. So yang ini kita customize. Contohnya ada industri dia mereka memerlukan untuk awareness program, one day program, Okey. ataupun mereka mengatakan mereka memerlukan 5 hari program. Okey. Yang ini untuk industri kerana working adults daripada industri, pekerja industri merupakan salah satu sasaran kita juga. Okey, Okey, alright. yang tu untuk industri. Ya. Dan kita juga kita juga turut menyediakan untuk komuniti. Kita ada program kita panggil CTOP, ya. CTOP? Community Technical Outreach Program. Okey. Secara keseluruhannya kita telah kita telah reach 4,000 participants Oh, community. ramai. Yang ni termasuk technical dan heritage jugalah ya. Okey, jadi kita ada program pendek dalam digital. Okey, contohnya even awareness on infrastructure untuk program pendek pun ada untuk digital marketing, untuk augmented reality, program pendek pun kita sediakan untuk komuniti. Dan alhamdulillah kan kita ada DCC, Digital Community Center. okey, Jadi betul. komuniti dapat menggunakan platform situ dan kita boleh menyediakan program di situ untuk komuniti setempat di kawasan itu. Yang tu untuk komuniti, program komuniti adalah percuma. Okey, jadi Sentex turun padang membuat satu program jangka pendek bagi tujuan memberi kesedaran ataupun beri ilmu kepada Ya. komuniti-komuniti setempat. Okey, baik Prof, dalam masa berbaki 2 minit ni mungkin ada satu soalan terakhir daripada Prof. Ringkas Prof, ya. Kali boleh kongsi, saya pasti agak banyak pencapaian. Boleh kongsikan kepada penonton kita pencapaian Sentex Digital Academy setakat ini dan harapan Doktor selaku yang terlibat dalam Sentex Digital Academy ini. Okey, ringkas Dok, dalam masa 1 minit lebih, 2 minit tadi, ya. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih Mr. Syarin. Ya. Okey, alhamdulillah kita di Sentex dekat di Kuching Okey. kita menyediakan training center untuk Huawei Okey. and Ion Reality, the only one dekat ni kita punya facility Okey. Ion Reality di Sentex ni. Ya, boleh dikatakan di Malaysia mungkin. Di Malaysia. Okey, ya. Dan selain itu kita pun dah campuses branches kita dah mencapai 6. Oh. 6 branches, 6 campuses Alhamdulillah, kita insya-Allah okey, dalam alright. tahun ini ya. Jadi program-program kita untuk tahun ini kita menyediakan 16. Kita dah menyediakan 16 digital program. Okey. Jadi bukan setakat di Kuching, kita juga ada menyediakan untuk branches kita di Lundu, di Betong, di Mukah, di Dalat, di Lawas ya. dan ya. Okey, ada 6 kampus Sentex secara keseluruhannya di seluruh Sarawak ini dan mungkin sesiapa sahaja yang tengah menonton ni ingin menjalani latihan ataupun ingin mengambil peluang ini, bagaimana nak menghubungi Sentex ni sebenarnya? Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih. So sesiapa yang berminat dalam bidang digital ni, jangan lepaskan peluang ni, beasiswa disediakan. Yeah. And then dalam bidang digital there are many opportunities out there dalam banyak sektor industri. Jadi kita boleh layari laman web kami www.sentex-sarawak.my ataupun Facebook kami Digital Academy. Okey, terima kasih Prof, terima kasih dan rancangan Ya, kita pun dah berada di akhir sebenarnya. Jadi terima kasih pada Prof pada hari ini, terima kasih pada Dr. Dayah Hanani atas perkongsian Terima itu kasih. dan saya mengharapkan penonton randau mengambil peluang ini supaya memberitahu pada anak-anak anda, memberitahu pada saudara mara ataupun rakan-rakan anda yang ingin belajar di Sentex, gunakan peluang ini. Sebab kenapa? Sebab satu, kita dah menyediakan satu platform yang baik, kemudahan, fasiliti semuanya ada di Sentex
Jadi untuk kita mengambil peluang untuk pembangunan digital ataupun pembangunan talent ini, gunalah peluang ini sebaik mungkin. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada program Rundown akan datang. InsyaAllah kita akan bercakap tentang topik yang lebih menarik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Sarawak khususnya. Assalamualaikum.